Baiklah, next lecture adalah berkenaan dengan cut and fill. Okey, seperti yang saya terangkan sebelum ini, cut and fill kita akan gunakan untuk meratakan platform untuk pembinaan bangunan. Okey, so kita akan lihat konsep cut and fill seperti yang anda lihat di dalam slide ni. Okey, bahagian yang tinggi kita akan cut, and then untuk bahagian yang rendah kita akan fill. Then cut, then fill, rock cut, rock fill, then cut, and then fill. Okay, cutting is the process of excavating earth material from work location to achieve the desired topography. So untuk sesuatu bangunan biasanya kita dah letakkan berapakah level tanah untuk bangunan tersebut. Okay. So untuk mencapai level tanah tersebut kita mestilah potong ataupun fill kawasan tersebut. And then filling is the process of moving the excavated material or additional earth material to a work location to achieve the desired topography. So konsep dia senang sajalah, cut and fill, cut and fill. So volume of land, volume of earth yang kita akan cut, okay, kita akan kira. So based on ada beberapa jenis pengiraan volume tanah. Okay. Kalau sesiapa yang belajar survey, okay, lagi clear lah. Okay. Cuma untuk contract estimating, kita akan belajar satu jenis sahaja yang paling simple. Okay, bagaimana untuk estimate kuantiti tanah. Okey, kita lihat contoh. Okey, ada dua jenis metod untuk pengiraan. Ada beberapa jenis metod untuk pengiraan kuantiti tanah. Okey, yang pertama ni kita gunakan square method. Okey, square method merupakan cara pengiraan kuantiti tanah dengan syarat kita telah setkan ataupun kita telah ukur level tanah. Okey, misal kata dalam soalan ini, the figure 1 shows a rectangular plot which is to be excavated to the given reduced level. Assuming the area is subdivided into square method, calculate the volume of earth to be excavated. Okey, so yang ini, katalah surveyor, dia dah kira setiap point. Okey, luas tanah adalah panjang 25.5 meter, lebar 30 meter. Kemudian surveyor dia akan letakkan peg pada point A, and then apabila dia ukur level tanah adalah 16.54. Peg yang kedua B, okay, level tanah adalah 17.25. Peg yang ketiga C, level tanah adalah 15.40 dan seterusnya. Okey, nombor di sebelah huruf ni merupakan level tanah. Okey, berapa ketinggian tanah. Okey, ini pandangan atas. Okey, kalau pandangan secara horizontal pula, mungkin keadaan muka bumi. Okey, sekejap. Mungkin keadaan muka bumi adalah okey, 16 point. Mungkin keadaan muka bumi dia adalah okey, mungkin dia tinggi 16, 12, kemudian naik lagi 15. Okey, mungkin keadaan dia macam ni lah. Okey, kalau pada point G, mungkin keadaan dia 16, lepas tu 15 dan 13. Okey, ini contoh sajalah. Kalau bahagian atas di sini, mungkin kedudukan dia daripada 16 naik 17 dan turun ke 15. Okey, mungkin di sini
Di sini 17 poin, ini pula adalah 15 poin, di sini pula adalah 16. Okey, ini contoh sahajalah. So, kita akan ratakan kawasan ni. Kita akan ratakan kawasan ini supaya kedudukan dia adalah 10 meter. Okey. Level yang kita kehendaki adalah 10 meter. Okey. Kita nak level dia adalah 10 meter. So, kita akan estimate berapakah kuantiti tanah yang kita perlu excavate. Okey, so first step yang kamu kena buat adalah buat jadual station. Jadual ni kamu kena buat sendiri. Kolom yang pertama station, kolom yang kedua reduce level, kolom yang ketiga excavated level. Station ni adalah kita lihat di sini ada station A, B, C, D, E, F, G, H, I. So ada 9 station. Masukkan di sini 9 station. Kemudian reduce level. Reduce level ni sudah diberi di dalam soalan. 16.5, 17.25, 16.4. Lihat kepada point tadi dan berapa level untuk setiap point. Dan tulis di sini. Ini adalah kita punya desired level yang kita kehendaki. Level awal adalah 16.54. Kita nak jadikan tanah ni menjadi 10 meter. 17.25 kita nak jadikan dia 10 meter. So berapakah jumlah keseluruhan kubik meter tanah yang kita perlu excavate? Buat table 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Kolom pertama station, yang kedua reduce level, yang ketiga excavated level. And then depth of excavated HM 16.54 tolak 10, kamu akan dapat 6.54. Yang ini kamu kena lihat betul-betul number of rectangles. Macam mana nak dapatkan number of rectangles? Kita lihat contoh di sini. Number of rectangles. Kalau kita lihat di sini, ini adalah untuk rectangles kan? So kalau kita lihat dia ada 4 poin. 1, 2, 3, 4. Ada 4 poin. So berapakah soalan tadi dia minta number of rectangles. Katalah dia berada pada poin A. Ini adalah poin A. Berapakah rectangles yang bersentuhan dengan poin A? Kalau kita lihat hanya satu sahaja. So kita letak di sini 1. Dan untuk poin B pula. Kita lihat poin B. Ini adalah poin B. Jumlah rectangles yang bersentuhan dengan poin B. Yang bersentuhan dengan poin B adalah 1 rectangle. Ini rectangle yang kedua. So bucu yang kena pada poin B ada berapa rectangle? Ada 2 kan? So untuk bahagian B ada 2 rectangle. C pula. Ini poin C. Bilangan rectangle yang menyentuh poin C hanya berapa? Hanya 1. Poin E pula. Bilangan rectangle yang menyentuh poin E adalah 1, 2, 3, 4. So ada 4 rectangles. Ada 4 rectangles yang menyentuh poin E. Kalau F pula, ini poin F.
Ada berapa rectangle yang menyentuh point F? 1, 2. Okay. So, ada 2 rectangle. Untuk point G, okay, point G pula hanya 1. Kalau H, 1, 1, 2. Okay. Point I hanya 1 rectangle. So, inilah yang kamu kena isilah. Okay. Kamu boleh cuba buat sendiri dahulu. And then, semak jawapan daripada jawapan ni lah. Okay. Setelah kamu buat setelah kamu isikan maklumat pada setiap point, depth of excavated and the number of rectangles. Okay, produk adalah kamu darabkan HN times N. 6.54 times 1, 7.25 times 2, 5.4 times 1. So, dapatlah semua ni. And then, 83 ni, okay, 83 ni, 83.21 merupakan total up keseluruhan produk. Okay, ia merupakan total up keseluruhan, so kamu akan dapat 83.21. Okay, so untuk cari average of excavated level, okay, 83.21 bahagi dengan 16. 16 ni pula merupakan, okay, 16 ni adalah hasil tambah number of rectangles. Okay, so keseluruhan, okay, tambahkan keseluruhan, so dapat 16. So 83.21 bahagi 16, kamu akan dapat 5.2 meter. So inilah ketinggian average. Okay, okay, luas kawasan, okay, base area ni merupakan luas kawasan tanah yang kita akan bina bangunan. Okay, 25.2 darab dengan 30. Okay, dari mana kita dapat 25.2 tadi? Okay, ini adalah panjang dan lebar bangunan. Okay, 25.5 darab dengan 30. Okay, so kamu akan dapat 765 square meter. Okay, so volume to be excavated. So darabkan area yang kita dapat, darabkan dengan average of depth, which is 5.2. Okay, darabkan 5.2 darab dengan 765. So kamu akan dapat total keseluruhan. Ini adalah volume tanah yang kita akan excavate. Okay, ini untuk square method. Okay, saya harap boleh faham semua untuk part ni, square method. Next adalah triangle method. Okay, triangle method masih lagi soalan yang sama. Okay, kalau anda lihat soalan ni, masih lagi soalan yang sama. Okay, tetapi kali ini kita akan gunakan triangle method. Untuk triangle method, bezanya adalah triangle method kita akan letakkan satu garisan di antara empat segi ni. Di tengah-tengah ni kita letakkan garisan supaya dia jadi segitiga. Okay, ini sahaja beza dia. Kalau dalam soalan final exam dia tak akan letak garisan ni. Okay, kamu kena buat garisan sendiri. Okay, okay, kamu kena buat garisan sendiri. Okay, so cara untuk menjawab, okay, sama seperti square method, kamu kena buat 6 kolom. Okay, masih lagi cara yang sama. Depth of excavated adalah hasil tolak daripada reduced level minus excavated level, dapat 6.52. Next, okay, ini bukan number of rectangles. Okay, tulis sekejap. So ini sebenarnya adalah
number of triangle. Number of triangles. Okay. Okay, number of triangles. Okay, macam mana kita dapatkan number of triangles? Okay, sini dia letak 2. Okay, number of triangles kita lihat pada point A. Kalau kita lihat pada point A, ada 2 segitiga yang menyentuh point. Okay, ini adalah point A. So, bilangan segitiga yang menyentuh point A adalah 1, 2. So, ada 2 segitiga yang menyentuh point A. Okay, untuk point B pula, point B, bilangan segitiga yang menyentuh point B adalah 1, 2, okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, next. Okay, untuk point C pula. Okay, point C pada bahagian ini, bilangan segitiga yang menyentuh point C hanya 1. Okay, bahagian D pula. Okay. Ini bahagian D. Okay, 1, 2, 3. 3 segitiga yang menyentuh point D. Point E pula. Okay, point E berada di tengah-tengah sini. Okay. Ini adalah point E. Bilangan segitiga yang menyentuh point E adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 segitiga yang menyentuh point E. Point F pula, okay, ini sahaja beza dia antara square method dengan triangle method. Okay, bilangan segitiga di sini pula adalah 1, 2, 3. Hash, okay, point hash pula ada 1, 2, 3. Point G cuma 1. I ada 1, ada 2. Okay. Okay, so kita lihat. Kamu boleh try buat sendiri dahulu and then check berapakah jawapan yang kamu dapat. Okay, sama juga seperti sebelum ini. 123.99 merupakan hasil tambah keseluruhan produk dan 24 merupakan hasil tambah keseluruhan triangle. Kenapa dia masih rectangle? Okay. Ini adalah triangle. Okay. So, and then sama seperti soalan sebelum ini, total product bahagi dengan total of triangle. Okay. 1, 2, 3.99 bahagi 24. So, anda akan dapat average adalah 5.17 meter. Ini adalah ketinggian purata tanah yang kita perlu excavate. Okay. So, untuk cari volume tanah 25.5. Okay, ini fahamkan macam mana, dari mana 25.5 dengan 30. Okay, saya dah explain untuk soalan yang pertama tadi. Itu adalah area of site. Okay, so ini adalah area of site. And then volume of earth to be excavated. Okay, average height darab dengan 765. So, dapatlah 3955. Okay, kalau kamu lihat jawapannya lebih kurang sama saja antara triangle dengan rectangle. Okay, jawapan lebih kurang sama saja, tidak banyak beza, jauh sedikit saja. Untuk rectangular 3978 dan untuk triangle pula 3944. Okay, 3955 cubic meter. Okay, itu untuk cut and fill.
Okey, ini adalah contoh soalan final exam. Okay. According to the figure below, calculate the quantity of earthwork for cut and fill using triangle method. Okay, data given interval is 10 meter, formation level is 100.5, topsoil is 150 mm. Okay. Okay, seperti yang saya terangkan sebelum ini, topsoil merupakan lapisan atas tanah yang kita perlu remove sebelum kita construct bangunan. Okey, mana-mana construction, topsoil kita mesti remove dahulu. Okey, so dalam soalan ni kita nak remove 150 mm. Okey, dan setiap point, okey, setiap point di sini, contohnya point A1, okey, kamu kena namakan setiap point ni. Ini adalah point A1, yang ini adalah B1, yang ini C1, yang ini D1. Bahagian ni A2. Okay. Bahagian di sini pula adalah B2. Bahagian ni adalah C2. Bahagian ni adalah D2. Okay. So setiap point ni sudah ada level tanah. Okay. Kemudian ini adalah dalam soalan ini adalah level tanah original sebelum kita buat removal of topsoil. So maksudnya kita kena remove topsoil, okay, daripada original level. Okay. Okay, katalah original tanah dia macam ni. Okay. Kita kena remove topsoil. Okay. Topsoil sebanyak 150 mm. Ya. Okey. Sudah. Okey, 150 mm bukan meter, ha? Okey, 150 mm kita akan remove. Okey. Kemudian setelah kita remove, kita kena pastikan, okey, level tanah yang kita perlukan adalah, kalau dalam soalan ni level tanah yang kita perlukan adalah 100.5. Okey. So, selepas kita remove 100 mm, kita kena pastikan level tanah yang baru adalah 100.5 sama ada kita cut ataupun fill. Okey. Kalau soalan sebelum ini kita just cut saja kan. Tak ada soalan fill. Okey, kali ini kita lihat berapakah kuantiti cut dan berapakah kuantiti fill. Okey. Satu lagi data yang diberi dalam soalan adalah interval is 10 meter. Interval means from A to B. Okay, jarak adalah 10 meter. Daripada 1 ke 2, jarak adalah 10 meter. Okay, so di sini 10. Okay, di sini pun 10 meter, di sini pun 10 meter juga. Okey, so sekarang kita dah faham bentuk soalan. So kita nak transferkan dia kepada bentuk table. Okey. So untuk table, kolom yang pertama kamu kena letak location. Okey. Location, dah namakan setiap location ni mengikut koordinat. Okey, katalah point yang pertama. Point yang pertama, okey, pada kawasan ini. Okey, so pada titik ni label adalah A. Kita namakan lokasi ini sebagai A1. Di sini sebagai B1. Inilah C1. Okey, kemudian senaraikan mengikut level. Okey, senaraikan semua mengikut level. Okey, and then tulis label pada setiap location. For example, A1 ground level is 99.5 sebelum kita remove topsoil. Okey, topsoil ni adalah, okey, kenapa 0.15? Okey, kenapa 0.15? Sebab okey, 150
150 mm bersamaan dengan 0.15 meter. That's why kita mesti samakan unit dahulu, barulah kita boleh buat operasi tambah, tolak, darab dan sebagainya. Okay, so samakan dahulu unit. Okay, so ground level 99.5 meter, topsoil 0.15, which is sama untuk semua location. Semua sama 0.15. Okay, kita akan remove 150 mm of topsoil. Sama untuk semua lokasi. Okay, and then 99.5 tolak 0.15, kita akan dapat 99.35. Kemudian formation level. Okay, formation level ni adalah daripada soalan. Formation level dia nak 100.5. Okay, so kita tulislah 100.5 di sini, dan 100.5 ni adalah sama. Okay, 100.5 ni adalah sama untuk semua. Okay, sama untuk semua location. Okay, sebab kita nak level dia sama. Okay, 100.5 untuk semua location. Okay, kemudian kita akan tentukan sama ada dia cut ataupun fill melalui simbol plus or minus. Okay, value level tanah selepas kita remove topsoil adalah 99.35. Kemudian nilai ni mesti tolak dengan formation level, iaitu 100.5. So 99.35 tolak 100.5, anda akan dapat negatif 1.15. Okey, nilai negatif ni jangan buang. Okey, kalau kamu dapat negatif, kalau positif, biarkan positif. Okey, kemudian number of triangle. Okey, sama seperti sebelum ni, number of triangle pada point A1. Okey, kalau kita lihat di sini ada dua triangle. Okey, 1, 2. Okey, so ada dua triangle yang menyentuh point A1. Okey, and then darabkan depth dia ni. Okey, kolom A. Okey, kolom A ini ni darab dengan 2. So, kamu akan dapat negatif 2.30. Okey? Saya harap boleh faham untuk part macam mana cara isi table. Kemudian buat untuk setiap point A1, A2, A3 sampailah D3. Okey? Sekali lagi saya highlight, table ini tidak akan diberi semasa final exam. So, anda kena buat table sendiri. Okey? Okey, so ini adalah jawapan. Kamu boleh semak jawapan masing-masing ataupun cek macam mana dia boleh dapat jawapan semua ni. Okey? Okey, kalau kita lihat di sini, saya kekalkan negatif, 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 positif, negatif. Kalau positif, biarkan positif, negatif, negatif. Okey, so hasil dia, okey, tambahkan sahaja semua nilai ni. Okey, tambahkan semua nilai ni. Okey, kalau kamu dapat positif, biarkan positif. Kalau negatif, biarkan negatif. Okey, daripada jawapan ni kita dapat nilai negatif. Okey, so maksudnya apabila negatif, maksudnya kita perlukan tanah yang lebih untuk fill kawasan tersebut. Ini bermaksud tanah ataupun site yang kita nak bina bangunan ni rendah. Okey, level tanah dia rendah. So kita akan untuk mencapai 100.5, kita kena tambah lagi tanah supaya level tanah dia
mencapai 100.5 meter. Okey, so ketinggian tanah yang kita perolehi di sini adalah 40.75. Okey, so kita lihat di sini, ini adalah A, B tadi hasil darab. Okey, ini adalah produk tadi bahagi dengan number of triangle. So kita akan dapat negatif 1.132, and then kalau dia negatif, kamu kena letakkan sama ada dia cut ataupun fill. Okey, kalau dia negatif, kamu kena letak fill. Kalau positif, tulis cut. Okey, kalau positif itu bermakna kita mempunyai lebihan tanah. So kita tak perlu lagi import tanah dari luar untuk fill site. Okey. Kemudian area of site, macam mana kita dapat 30 darab 20 meter. Okey, kita lihat balik lokasi. Okey. Kalau kita lihat di sini, lebar dia adalah 1, 2, 3. 30 meter darab dengan 1, 2. Darab dengan 20. Okay, so that's why 30 darab dengan 20 dan kita dapat 600 square meter. Okay, so ini adalah area of site. So volume of soil yang kita perlu fill adalah 600. Oleh kerana area dia tak ada negatif, so kita letakkan kurungan. So 600 square meter darab dengan negatif 1.132 meter. Okay, so kita akan dapat value negatif. Okay, kita akan dapat volume dalam unit negatif. Maksudnya kita perlu another 679.2 cubic meter of earth to be filled on site. Maksudnya kita import lah tanah ataupun apa-apa batu untuk fill kawasan site. Okay, supaya dia mencapai, target kita adalah supaya level tanah mencapai 100.5 meter. So ini adalah jawapan berapakah volume tanah yang kita perlukan untuk fill. Okey, masa final exam nanti pastikan kamu tulis sama ada dia fill ataupun cut. Okey. Okey, next adalah taking off quantity of piling work for concrete pile. Okey, so saya akan terangkan sedikit bagaimana proses piling dibuat. Okey, sebelum itu anda kena tahu apa itu piling. Okay, piling is a type of ground treatment which is driving a pile into the ground below ground level. Piles like concrete pile, timber pile, steel pile, box pile, and pile are used to transfer the building load to the ground. It is used to strengthen the soil so that the ground able to support the load of the building. Okay, walaupun tidak semua bangunan menggunakan piling, tetapi piling method selalu digunakan terutama sekali apabila kawasan tanah tersebut tidak sesuai untuk pembinaan bangunan yang mempunyai load yang berat lah. Okey, so kita akan buat piling untuk menguatkan tanah tersebut supaya dia boleh hold lebih banyak load. Okey. So ini adalah jenis-jenis piles yang biasa digunakan untuk bangunan. Okey, ada banyak jenis piles sebenarnya untuk pembinaan jabatan lain, pembinaan bangunan lain. Okey, so kita akan gunakan piles khas untuk bangunan sahaja. Okey, untuk jalan raya, untuk drainage, untuk untuk jabatan, itu akan dibincangkan semester hadapan lah. Apabila kamu belajar berkenaan dengan foundation nanti. Okey, so ini adalah jenis precast concrete piles yang biasa digunakan untuk bangunan. Yang pertama adalah span pile, yang kedua adalah RC pile. Okey, so
spawn file, kalau kamu lihat di sini, spawn file dia ada hollow. Ini adalah spawn file. Bentuk dia bulat dan ada lubang di tengah-tengah. Ini installation of spawn file on site. Yang ini pula adalah RC file. RC file ni dia bentuk rectangular, dan kamu boleh lihat di sini ada, ini adalah besi dia. Ini adalah proses of penetration of file. Ada beberapa jenis bahagian file yang anda kena tahu. Yang pertama adalah starter file. Starter file adalah file yang pertama sekali kita penetrate ke dalam tanah. Kalau kamu lihat, ini adalah contoh starter file. Beza dia dengan file yang lain adalah dia ada bahagian yang muncung di depan ni. Ini adalah starter file. Kita gunakan kelebihan muncung ni supaya senang untuk dia masuk ke dalam tanah. Setelah dia masuk, jangan tunggu sehingga dia masuk sepenuhnya ke dalam tanah. Kalau masih lagi belum settle, kita akan ambil extension file. Kedua ni, ini adalah extension file. Ini adalah extension file yang mana kita akan welding, masukkan ke dalam hole. Kalau kamu lihat pada bahagian join ni, ini ada lubang kan. Dia digunakan untuk masukkan extension file. Masukkan pada ni, bahagian ni, kemudian bahagian ni adalah bahagian atas ni dia ada plate besi. Kita akan welding pada bahagian join ni. Bahagian ni ada join. Pada bahagian join ni kita akan welding. Setelah kita welding, immediately kita akan paint ataupun kita cat. Selepas kita cat, baru boleh sambung piling. Kalau masih lagi belum settle, kita buat lagi another join, buat benda yang sama, welding. Setelah welding, kita cat. Selepas cat, dia sambung lagi piling. Sampailah dia settle. So yang ini adalah precast file lah. Ada in situ file, ada precast file, tapi kebiasaannya kita akan gunakan precast file. Ini adalah metode dia lah. Kita ada ini filing machine, dia lift file, masukkan ke dalam shoes, then penetrate ke dalam sana. Nanti saya akan tunjukkan video. Ini pula cast in situ concrete files. Yang ini tak perlu kita beli ready made daripada kilang. Yang ini kita akan buat lubang ke dalam tanah. Selepas kita buat lubang, then baru kita masukkan besi dan buat concrete. Ini cast in situ lah. Ini jaranglah kita apply. Selalunya kita gunakan precast concrete. So piling work adalah most important element in building structure, and can be obtained in various form and size. Type of piling actually depends on the soil conditions, design lots, and site requirement. Dan size pile yang biasanya ada adalah 3 meter, 6 meter, 9 meter dan 12 meter. RC normally rectangular shape and end flange shape in span pile. Kadang-kala ada juga timber pile. So saya akan terangkan sequence of piling work. Sequence of piling work. Yang pertama sekali kita kena ada drawing. Kita kena ada drawing plan. Kalau kita lihat pada drawing ni, ini ada sebahagian daripada drawing. Kalau kita lihat, ini adalah pile cap plan. Ini adalah pile cap. Semua yang benda 4 segi ini adalah pile cap. Di dalam pile cap ada piling.
bulatan dot-dot ni adalah piling point. So di sinilah point di mana kita akan penetrate piling. Okey, ada 6 point. So bahagian 6 ni lah kita akan penetrate piling. Okey, dan bahagian shaded area ni ini adalah column. Okey, so macam mana kita tentukan location of piling point adalah kita akan meminta bantuan daripada surveyor. Okay. Surveyor biasanya dia akan lihat pada drawing and then dia akan tengok koordinat setiap piling point ni. Okay. Dia akan baca koordinat untuk setiap piling point dan dia akan letakkan peg. Masa dekat side nanti dia akan letakkan peg pada setiap piling point. Okay. Dia akan letakkan peg. Kalau ada 6 piling point, 6 peg dia akan letak. Kemudian piling machine akan turun ke side. Kemudian dia akan point on the peg. Selalunya peg ni dibuat daripada kayu lah. Okay. Okay. Then piling ke setiap point. Okay. Kedudukan point mestilah tepat. Kalau salah point, salah koordinat, maka salahlah bangunan. Condonglah kau punya bangunan. Okey, kedudukan ni mesti tepat. Kalau tak, kedudukan kolom akan lari. Okey, sebab itu pentingnya kehadiran, pentingnya kewujudan surveyor semasa construction. Okey. Okey, mesti kedudukan piling point ni mesti exact, mesti betul-betul tepat. Okey. So ini adalah gambaran macam mana cara piling dibuat. Ini adalah piling mesin. Okey, ini piling mesin. Okey, ini adalah piling yang sudah siap dibuat. Okey, kalau kita lihat piling ni ada yang panjang, ada yang pendek. Okey, dia bergantung kepada keadaan muka bumi di bawah, keadaan tanah di dalam tanah lah. Okay. Bila mana dia hit, bila mana dia settle, okay, dia akan mungkin sebab tu dia ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kalau kita lihat yang ini, kebanyakan dia nampak cantik kan. Okay. Kalau ini nampak membazir. Okay. Tapi actually itu adalah benda yang normal lah dalam construction. Okay, so ini adalah piling point yang telah dibuat. Okay, setelah piling settle, okay, kerja yang seterusnya akan dibuat adalah kita akan excavate. Okay, kita akan gali sekeliling pile. Okay, ada yang bertanya, kenapa perlu gali lagi? Okay, kita perlu gali untuk sediakan pile cap. Okay, sebab dalam ni nanti kita akan tuang konkrit. Okey, apa yang kita perlukan adalah besi-besi di dalam piling ni. Piling yang kita dah penetrate ni lah. Okey, so ini yang sudah digali. Okey, kawasan di antara piling. Okey, kamu nampak notch ni? Okey, ni benda ni. Okey, ini tak ada dalam final exam. Ini setakat untuk pengetahuan umum lah. Okey, benda ni diperlukan untuk mengangkat piling. Okey, sama ada crane ataupun piling machine. Okey, benda ni diperlukan untuk angkat piling. Okey, setelah penetrate, okey, kita akan gali mengikut ukuran seperti di dalam drawing. Kalau dalam drawing dia kata 3 meter panjang, 3 meter lebar, maka okey, letaklah 3 meter panjang di sini. Mungkin di sini pun lebar dia 3 meter. Dan kedalaman, mungkin kedalaman dia, contoh sajalah, mungkin kedalaman dia 1.5. Contoh sajalah 1.5 meter. Okey. Dan sebab itu saya kata setiap kali excavation mesti ada surveyor dekat site. Okay, dia kena make sure point yang digali itu betul-betul seperti di dalam drawing.
Okay, kalau tidak lari kamu punya tiang. Okay, so setelah excavation, untuk bahagian tepi tu kita akan gunakan excavator lah. Okay, bahagian in between pile kita akan gunakan cangkul. Okay, ini tak ada safety boot. Okay, and then selepas itu kita akan potong pile menggunakan hydraulic breaker ataupun pneumatic breaker. Okay, selalunya sekarang jarang orang pakai hydraulic breaker sebab keburukan dia akan membuatkan kita punya site banjir, banyak air. So selalunya kita pakai yang saya tengok sekarang banyak yang pakai pneumatic breaker untuk break concrete. Okay, so piling ni kita akan hancurkan piling ni menggunakan pneumatic breaker sehinggalah nampak tulang-tulang tertulang pada piling. Okay, and then kalau kita lihat di sini, ini dia gunakan pneumatic breaker ni. Okay, sampailah nampak dia punya tertulang. Okay, potong habis. Okay, sampai dia expose lah, tertulang dia expose. Selepas itu kita akan cut. Kita akan potong setiap besi. Okay, potong besi pada piling. Okay, ini yang dah siap. Dia dah break, dia dah pecahkan konkrit. Selepas pecahkan konkrit, next adalah kita akan potong besi ni lah. Semua ni dipotong, bahagian ni potong. Okay, selepas dipotong, macam ni lah keadaannya setelah dipotong. Okay, kita nak besi ni sahaja sebenarnya. Kita perlukan besi ni untuk jadi asas kepada tiang nanti. Okay, ini setelah dipotong. Okay, yang ini adalah load test untuk pile. Okay, load test ni untuk satu jenis pile. Actually ada banyak jenis pile. P1 untuk satu pile, P2 untuk 2 pile, 3P, 4P. Okay, setiap satu jenis pile kita akan buat load test. Macam mana load test ni dibuat adalah kita akan kenakan beban pada pile tersebut. Selalunya kita letakkan beban 1 tan. Okay, kita akan biarkan dalam tempoh 24 jam. Okay, dan ada meter dekat sini. Okay, katalah pukul 12.30 hari kita letakkan beban pada pile. Keesokan dia pukul 12.30 hari kita cek ada tak perubahan dari segi kedudukan pile, sama ada dia turun ke, ada berlaku penurunan ataupun tidak. Kalau tidak ada penurunan ataupun hanya sedikit saja penurunan 0.1, 0.2 mm, 1 cm, mungkin acceptable lagi. So boleh proceed dengan bangunan, dengan next process. Kalau dia jatuh sampai 5 cm dalam tempoh 24 jam, maka kita perlu file lagi. Maksudnya dia fail lah. Filing kita fail, so perlu tambah lagi another blow. Ini adalah pandangan dari pandangan jauh lah untuk load test. Selalunya kita kenakan 1 tan, lebih daripada 1 tan untuk satu pile. So saya tunjukkan video. Anda boleh lihat macam mana proses filing dibuat.
Okey, yang ini selalunya bila piling terlalu lama dibuat, okey dia akan menyebabkan cushion pada bahagian atas piling rosak. So kita perlu sentiasa tukar. Ini dibuat menggunakan plywood sahaja. Okey, yang ini proses pecahkan konkrit menggunakan pneumatic breaker. Yang ini selepas kita ini masih lagi proses pecahkan. Kalau kita lihat dalam ni, dia dah buat excavation. Selepas dia buat excavation, dia letak lean concrete pada bahagian lantai tanah. Okay? Supaya senang untuk melaksanakan, senang untuk buat kerja lah. Lebih kemas. Ada setengah kontraktor, ada setengah developer, dia tidak letak lean concrete, dia just letakkan hardcore. Okay? Dia just letak batu-batu sahaja supaya kawasan fire cap ni bersih. Okay, sisa piling yang telah dipotong akan dikeluarkan dari site. Okay, sambung dengan construction of fire cap. Actually ini untuk next lecture, tapi tak apa. Kita tengok dahulu macam mana proses pembinaan fire cap. Okay, yang ini adalah formwork. Okay. Kemudian kita masukkan reinforcement ke dalam formwork. Okey, benda ni tadi adalah di atas piling. Piling yang kita buat tadi dia berada di bawah. Dia bersambung dengan fire cap ni. Okey, ini so fire cap is complete. Okey. So kita lihat contoh untuk soalan piling. Okey. Yang ini terlalu banyak. So saya ambil contoh yang simple saja. Okey, sebelum itu basic untuk pengiraan piling sama juga seperti pengiraan cut and fill, iaitu drawing. Anda kena tahu macam mana untuk baca drawing. So location ni A1-4. Ini merupakan location di dalam drawing. Okay, P1, P2, P3 merupakan jenis-jenis piling. Okay, P1. Okay, P1, P2, P3 merupakan jenis-jenis piling, yang mana P1 ada satu pile, P2 2 piles, P3 3 piles.
Okey, apa itu P1, P2, P3? Okey, kalau kita lihat, okey, ini adalah filing, ini adalah file cap. Okey, ini adalah file cap, ini file cap, ini adalah filing. Ini file cap, ini filing. Ini ada dua filing. Ini file cap bentuk segitiga dan dia ada 3 filing. Ini bentuk rectangular. Okey, bentuk rectangular ada 4 filing. Sebab itu dinamakan sebagai P4. Kalau dia ada 6, okay, contohnya ini, katalah dia ada 6 filing. So, dia P6. Ya, kalau yang ini, kedudukan dia mungkin masih ada 4, tapi mungkin dia ada P4A atau P4C, P4B. Okay, bergantung dengan drafter lah. Okay. Okay, example. According to drawing below, carry out taking off of precast concrete piles. You can make assumption if the information provided is not sufficient. Okay, so kita lihat di sini taking off list dia adalah mobilization of filing plant, supply of initial pile, driven of pile, supply of extension pile, and jointing pile. Sebelum itu anda kena faham setiap satu apa yang dimaksudkan. Okay, A, mobilization of filing plant adalah berapa kali kah ataupun macam mana cara kita angkat filing plant, macam mana kita movekan filing plant ke site dan berapa kali. So selalunya untuk mobilization of filing plant dia adalah kita gunakan unit item sahaja sebab selalunya dia adalah lump sum. Okay, selalunya dia dikira secara lump sum. So okay, so selalunya kita letak item sajalah. Okay, so pengiraan harga dia adalah secara lump sum. Okay, supply of initial pile. What is initial pile? Initial pile adalah sama dengan starter pile. Okay, saya lukis di sini. Okay, starter pile. Okay, ini adalah starter pile. Bahagian bawah ni ada muncul sedikit. Ini adalah starter ataupun initial. Okey, untuk extension pula, extension file ni kita akan sambungkan pada starter file ataupun extension to extension. Okay. So ini pula adalah extension. Okay, so extension ni bentuk dia rata saja pada bahagian hujung. Okay, untuk senang kita sambungkan pada bahagian hujung starter file ni. Okay, kita akan welding nanti. Okay, untuk sambungkan starter file ataupun initial file ni sambungkan dengan extension, kita perlu welding pen and then sambung lagi filing. Okay, itu adalah supply of initial file. Unit adalah number, maksudnya kita kira berapakah bilangan initial file yang diperlukan. Okay, driven of file ini dalam unit meter. Okay, berapakah kedalaman tanah? Berapakah kedalaman tanah yang kita akan penetrate? Okay, katalah dia masuk ke dalam tanah 20 meter. Okey, untuk 1 point 20 meter. So kalau ada 40 point, so berapa meter keseluruhan? Okey. So yang ini kita akan kira nantilah. Supply of extension file, kita akan kira berapakah bilangan extension file yang diperlukan dalam drawing ni. And then jointing of file, berapa kalikah kita perlu join? Sebab apabila kita join starter file and extension file, dia melibatkan kos. Kita perlu panggil welder, kita perlu panggil tukang cat lagi. Okay, untuk cat. So semua tu melibatkan kos. Setiap kali kita buat jointing of file, setiap kali itulah akan melibatkan kos.
Okay. Okay, ini adalah drawing. Okay, drawing untuk filing. Okay, P3. Okay, seperti yang saya terangkan sebelum ni, P3 mempunyai 3 file. 1, 2, 3. P2 ada 2 file. P1 hanya 1 file. So ada berapa jenis file? P1, P2, P3. Okay, P4 ada 4 filing. Okay, so starter file dalam soalan ni dia kata all file shall be cross-sectional size 200 by 200. Supply length shall be starter file 6 meter, extension file 3 meter or 6 meter long. Estimated penetration depth to 20 meter. So yang ini kita estimate sahaja, not actual. Okay. No trial file is required to be installed or there has to be cut all by means of the hydraulic breaker. Okay. Okay, so ini adalah slips of form yang akan disediakan semasa final exam. Tetapi dalam ni, description ni kamu kena buat sendiri. Okay, untuk bahagian heading ni kamu just follow saja dalam ni. Okay, ini untuk soalan 1, soalan 2, 3, 4 dan 5. Okay, so kamu copy saja mobilization of filing plan ni. Okay, masuk ke bahagian heading mobilization of filing plan. Okay, description, bringing in and removing from site all plant required for this section of work and maintaining on site all plant. Okay, so yang ini kita letakkan item. Okay, unit item sebab semua kerja-kerja ni adalah secara lump sum. Quantity item. So ini pun dah dapat. Okay, ini satu markah, satu markah, satu markah, satu markah, satu markah. So dapatlah keseluruhan kamu dapat 5 markah. Okay. Next adalah supply of initial file. Okay, next supply of initial file. Okay, untuk description ini kamu kena buat sendirilah. Supply, deliver and unload on site 6 meter long with 200 by 200 size precast reinforced concrete pile. So, ini kita akan ini kita akan buat sedikit pengiraan initial file. Okay, sebelum itu, okay, kamu kena kira dahulu. Okay, dari sini. Okay, kira dahulu. Okay, bahagian ni P1. Okay, kira dahulu berapa jumlah P1. 1, 2, 3, 4. Okay, kita ada 4 P1. P2. P2 1, 2, 3, 4, 5. P2 5. Kemudian P3 1, 2, 3, 4, 5, 6. P3 6. Kemudian P4 1. P4 1. Okay, so setelah kita buat pengiraan bilangan P1, P2, P3, P4. Okay. 6. P2 ada 6. 1. P2 6. 1, 2, 3, 4, 6. Okay, sorry. Ini 6. Okay. So
Okey, macam mana kita kira supply of initial pile? Okey, initial pile bentuk dia seperti ini ha. Okey, dia ada muncung di bahagian ini adalah file yang pertama sekali kita penetrate ke dalam tanah. So kita nak kira berapakah jumlah initial file yang kita perlu order dengan supplier. Okey, so kita lihat drawing tadi. P1 ada 4. Okey, P1 ada 4, P2 ada 6, P3 6 dan P4 6, 1 tadi. Okey. Okey. Untuk P1 jumlah file. Okey, P1 untuk P1 seperti ini. Okey. Ada satu filing point. Okay. Ada satu filing point. Kalau P2, okey, P2 ada 2. P3 ada 3. P4 okey. So P4 ada 4 filing point. P3 3 filing point. P2 2 filing point. P1 1 filing point. So letakkan bilangan filing point di bahagian tepi sini. 1 filing point darab dengan 4 bilangan P1. So 1 darab 4 ini adalah simbol untuk darab. 1 darab 4 dapat 4. 2 ni mewakili filing point. 1 2. 2 darab dengan 6. Kenapa 6? Sebab ada 6 P2 pada drawing. Okey. Ada 6 P2 pada drawing. Okey. P3 3 filing point. Okey, 3 filing point. 1 2 3. 3 filing point times number of file cap, which is 6. So 3 times 6 equal to 18. And then 4 filing points times 1 file cap. So kita dapat 4. And then total up 4 plus 12 plus 18 plus 4. Kita dapat 38. So jumlah initial file ataupun starter file yang kita perlukan adalah 38 unit. Okay, 38 numbers. Unit kita akan letakkan numbers. Okay. Okay, so 1 2 3 4 5. So kamu dah dapat 5 markah. Okay, driven path. Dalam soalan ada dinyatakan bahawa penetration depth adalah 20 meter. Okay, maksudnya katalah ini ground floor. Okay, jumlah dia akan dia akan masuk ke dalam tanah. Okay, panjang dia adalah 20 meter. Ini adalah ground level. Okay, bahagian ni ada initial file, ada extension file. Ini ada extension file. Mungkin di sini dia ada lebih sikit lah. Okay, sebab dia tak boleh penetrate sepenuhnya. Okay, dan sekarang kita nak lihat berapakah jumlah kedalaman tanah. Okay, berapakah jumlah kedalaman tanah untuk semua filing point. Okay, kita tahu tadi P1 ada 1 filing point, P2 2 filing point, P3 3 filing points, P4 4 filing points. Okay, so 1 filing point times 4 number of file cap times 20 meter for each file. So kita akan dapat untuk P1 sahaja jumlah kedalaman penetration adalah 80 meter. Okey, yang kedua, 2 filing point times 4 number of file cap, 6 number of file cap times 20 meter for 1 filing point.
So dapatlah 250 meter. Dan yang seterusnya lah. Yang ini kita nak tahu berapakah jumlah kedalaman tanah. Yang ini untuk 1 point sahaja. Ini untuk 1 point sahaja. Kalau ada berbanyak-banyak point, okay, berapa? So jawapan yang kita dapat adalah 760 meter. Okey, kenapa kita perlu tahu berapakah jumlah kedalaman? Sebab setiap kali kita menggunakan mesin 1 meter ke dalam tanah, okey, ia melibatkan harga. Mungkin dia ada rate untuk setiap kontraktor piling. 1 meter berapa ringgit? Okey. Every meter is counted. Okey. Untuk pengiraan cost piling. Okey. Then bahagian description ni, ini pun kamu kena buat sendiri. Okay. Actually kamu boleh ambil data daripada soalan sahaja, terus masukkan dalam description. Okay, 1 markah, 2 markah. Okay, so dapatlah 5 markah. Okay, extension file. Macam mana kira extension file pula? Okay, extension file. Okay, katalah ini adalah permukaan tanah. Okay, kita akan penetrate piling, okay, ke dalam tanah. Panjang dia adalah 20 meter. Okay, initial file. Okay, initial file kita adalah ketinggian adalah 6 meter. Baki, okay, baki di atas adalah 20 tolak 6, kita dapat apa? 14 kan? Okey, so berapakah jumlah extension file yang boleh memenuhi 14 meter ni? Katalah kita ambil 6 meter extension yang pertama. Okey, so di sini 6 meter. So 14 tolak 6. 14 tolak 6 kita akan dapat apa? Ada 8 lagi di sini kan? Okey. So oleh kerana supply adalah 6 dan 3 sahaja. So katalah extension kita ambil 6 meter. Kita tak ambil 3 meter. So 6 meter 3 meter yang terakhir pun boleh. Okey, katalah di sini 6 meter. Okey. So 6 meter, 12 meter kan? 12 meter, so baki lagi ada 2 di sini. Walaupun baki kita dah baki 2 di sini, kita boleh letakkan satu lagi extension di atas, sama ada 3 meter ataupun 6 meter. Okey, tetapi still ada berapa extension? Kita ada 1, 2, 3. So kita ada 3 extension. Okey, boleh faham? Okey, ini maksudnya di sini 1 point mempunyai 3 extension. 1 piling point perlu ada 3 extension, tidak termasuk starter pile ataupun initial pile. Okey, so macam mana kita kira kuantiti? Okey, P1, jumlah P1, piling pada P1 hanya 1 sahaja. Okay, so 1 piling point times number of pile cap times number of extension. So, untuk P1, extension adalah 12. P2, 2 piling points times 6 pile cap times number of extension. So, kita dapat 36. 3 piling points times number of pile cap and then number of extension, kita dapat 54 dan seterusnya. So kita akan dapat jumlah extension file yang kita perlu order adalah 114. So 114 ni letakkan pada bahagian quantity, unit letak number. Okay,
So, kita dapat 1 markah, 2 markah. Okay, so dapatlah 5 markah. Okay. Okay, jointing of pile. Jointing of pile, kita akan kira berapa kalikah kita akan welding. Okay, berapa kali kita welding and pen. Okay, kalau kita lihat pada lakaran ni, okay, berapa kali kita join? 1, 2, 3. So, ada 3 kali kita letak, ada 3 kali kita welding kan? Okay, antara starter dengan first extension, sambung dengan second extension, sambung dengan third extension. Okay, so ada 3 kali kita buat jointing. Okay, ada 3 kali buat jointing. So actually, jawapan untuk extension pile sama dengan jointing of pile. Berapa banyak extension yang kita ada, nilai dia sama dengan jointing of pile. Kalau extension ada 3, okay, ada 3 extension for each piling point, then 3 kali lah kita akan buat jointing. Okay, so kalau kita lihat jawapan di kedua-dua bulan ni actually sama sahaja. Okay, jawapan dia sama sahaja, 1, 1, 4. Yang membezakan dia hanya bahagian, okay, heading. Pastikan tulis jointing of pile, and then total number of jointing, and then quantity, numbers. Okay, yang ini boleh ulang balik daripada number of extension pile. Okay, so itu sahaja untuk hari ini dan sambung untuk part 3.